أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sama ada nikmat yang kita sedari dan kita syukuri atau nikmat yang kita lupakan dan kita ingkari. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang memenuhi tuntutan syukur terhadap nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menggandakan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-56. 55. Kalam hikmat yang ke-55 ya. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ikhlas dan selalu dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu. Menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-55 ini, Syekh Ibn Atha nak menyatakan kepentingan qalbu dalam beramal. Jadi qalbu ini tempat tilikan Allah. Di dalam hadis ada diriwayatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu
dan tidak juga kepada amalan zahir kamu, tetapi dia melihat kepada hati-hati kamu dan niat-niat kamu. Hadis ini adalah selaras dengan apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha pada kalam hikmat yang ke-55 ni, iaitu mengenai kepentingan amalan qalbu kita ni. Jadi kalau kita lihat kepada hadis tadi, dinyatakan bahawa Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan amalan-amalan zahir kamu. Artinya bahawa amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak akan dipandang dengan arti tidak akan dinilai oleh Allah, kecuali semua itu dilakukan dengan sesuatu yang ada kaitan dengan qalbunya. Jadi hadis menyebut Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu dan juga amalan-amalan yang kamu lakukan itu, tetapi dia melihat kepada hati-hati kamu dan niat-niat kamu. Jadi dengan arti amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah, dengan arti tidak dinilai oleh Allah, kecuali setelah dilihat kepada qalbu dan niat-niatnya dulu. Jadi qalbu manusia ini dan niat-niat yang ada di dalam qalbu itu, itulah yang menjadikan amalan-amalan yang kita buat ini dipandang, yakni dinilai oleh Allah. Dan apa-apa saja yang boleh dilihat oleh orang, yang akan menjadikan amalan-amalan kita itu dilihat dan dinilai oleh Allah apabila dia berasaskan kepada qalbu, amalan qalbu dan niat-niat yang ada di dalamnya. Sekiranya qalbu kita itu jernih dan ada niat-niat yang baik di dalamnya, maka amalan-amalan tadi dinilai oleh Allah. Sekiranya qalbu kita ini rosak, sakit, kotor dan tidak ada niat-niat yang baik di dalamnya, maka amalan-amalan zahir kita itu tidak dinilai oleh Allah, sekalipun dipandang oleh orang dan disanjung oleh manusia. Ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha. Maka kata Syekh Ibn Atha, sesuatu amalan itu, sesuatu amal perbuatan itu tidak dapat dianggap kecil atau sedikit, yakni sesuatu amalan itu tidak dikira kecil, tidak dikira sikit kalau ia dilakukan oleh orang yang hatinya, qalbunya itu ada keikhlasan. Dengan arti amalan yang dia buat tadi itu akan menjadi bernilai tinggi di sisi Allah, kerana adanya qalbu yang bersih dan ada niat-niat yang baik. Yang disebut di sini adalah keikhlasannya. Keikhlasan itu adalah tunjang. Maka ada lagi perkara-perkara lain yang akan menghiasi qalbu kita ni selain daripada keikhlasan tu, iaitu keikhlasan kita, demikian juga kekhusyukan hati kita dan sebagainya lagi. Jadi kata Syekh Ibn Atha di sini, amalan-amalan yang dibuat itu yang lahir daripada hati yang ada niat-niat keikhlasannya tidak dipandang kecil dan tidak dipandang sebagai amalan-amalan yang sedikit, tidak dianggap kecil dan sedikit, bahkan dikira besar nilainya. Amalan tu dianggap tinggi nilaian dia, walaupun amalan tu sendiri merupakan amalan yang kecil pada pandangan orang. Ini sudut pandang tasawuf. Jadi sesuatu amalan itu dari segi nilaian dia, nak kira kecil ke besar ke, ukurannya di mana? Menurut sudut pandang tasawuf, iaitu merujuk kepada qalbu dan niat-niat yang terisi di dalamnya. Itulah yang memberi nilai kepada amalan yang dibuat oleh manusia itu. Jadi amalan-amalan soleh yang dibuat oleh manusia ini, yang datang daripada qalbu yang ikhlas ini, maka amalan itu tidak dianggap kecil, tidak dianggap remeh dari sudut pandang tasawuf. Sekalipun
amalan itu sendiri merupakan amalan yang kecil. Orang yang bersedekah RM1 je, ataupun orang yang memberi minuman segelas je kepada orang yang sedang dahaga, bukan banyak, bukan besar, tapi dilakukan semua itu, amalan yang dia buat tu datang daripada kalbu yang jernih, yang terisi, yang tersemak di dalamnya itu niat-niat yang baik, antaranya keikhlasan ini. Maka amalan yang kecil pada pandangan orang ramai tadi tu, dari sudut neraca tasawufnya, amalan tu tidak dikira kecil, amalan tu dikira besar. Sebab apa? Sebab besar kecil amalan ni dari sudut penerimaan Allah, bukan dari sudut kuantiti atau kualiti amalan tu, bukan dari sudut kuantiti amalan tu. Jadi kalau seseorang itu bersedekah hanya RM10, tetapi sedekahnya itu datang daripada kalbu yang bersih, yang di dalamnya ada niat-niat yang baik, antaranya keikhlasan tadi itu, maka sedekahnya yang RM10 pada kita tu tak seberapa lah, tapi dari sudut pandang tasawuf dikira sangat bernilai. Sebab apa? Sebab amalan itu dilihat, dipandang dan dinilai oleh Allah. Kerana nilaian Allah, pandangan Allah kepada kalbunya yang menjadi dasar kepada amalan yang dia buat tu. Maka demikianlah sebaliknya. Sekiranya seseorang itu melakukan amalan-amalan yang besar pada pandangan orang, tiap-tiap minggu dia pergi umrah, setiap-tiap hari dia bersemayang semayang fardu dan sunat yang berpuluh-puluh rakaat, setiap malam dia berqiyamul lail, sekalipun amalan itu dilihat oleh orang dan dianggap sebagai amalan yang hebat, sebagai amalan yang banyak, tetapi sekiranya semua amalan itu datang daripada hati yang tidak bersih, yang tidak ada di dalamnya itu niat-niat yang baik, tidak ada keikhlasan, tidak ada kekhusyukan dan sebagainya, maka amalan itu dikira kecil dari sudut tasawufnya. Sekalipun amalan itu dipandang besar oleh orang ramai, tapi dari sudut pandang tasawufnya dia dikira sebagai sedikit, kecil atau tidak bernilai. Maka demikianlah sudut pandang tasawuf agak berbeza daripada sudut pandang orang ramai. Orang ramai ni dia tengok amalan tu sikit banyak berasaskan kepada kuantiti amalan tu. Kalau dia banyak bersedekah, banyak bersolat sunnah, banyak berumrah dan banyak hal-hal lain lagi, maka orang pandang amalan itu amalan yang hebat lah, besar lah. Tapi dari sudut pandang tasawuf belum tentu. Tengok apa niat di sebalik amalan dia tu. Sekiranya niatnya itu adalah niat daripada kalbu yang bersih, yang di dalamnya ada niat-niat yang baik, antaranya ikhlas tadi tu, maka tetap besarlah amalan tu, besar pada pandangan orang dan besar juga pada nilaian yang sebenarnya dari kacamata tasawuf. Dan demikian mudah-mudahan itu jugalah yang menjadi besar pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sudut pandang tasawuf dalam menilai amalan ini. Jadi besar kecil, sikit banyak amalan tu dari segi nilaian dia tu adalah bergantung kepada kalbu dan niat-niatnya, bukan pada kuantiti amalan yang dibuat itu. Mungkin kuantitinya di sisi manusia besar atau mungkin kecil, jadi boleh berlaku macam-macam. Pada pandangan manusia amalan tu hebat, besar, tapi pada sudut tasawuf tak ada erti, boleh berlaku. Atau pada sudut pandang manusia amalan tu sikit sangat aje, kecil sangat aje, orang tak pandang pun, tapi dari sudut pandang tasawuf amalan tu sangat besar nilaian dia, sangat bererti. Kenapa boleh jadi macam ni? Kerana tempat pandangan itu adalah kalbu manusia itu dan niat-niat yang terisi di dalamnya. Maka di sinilah kenapa ulama tasawuf memberikan tumpuan kepada usaha membersihkan hati dengan amalan-amalan tertentu,
Tujuannya untuk membersihkan qalbu, supaya terisi di dalamnya itu niat-niat yang baik, seperti ikhlas dan sebagainya. Yang dengan niat-niat yang baik itu, segala amalannya insya-Allah menjadi besar pada nilaian sudut tasawufnya, dan mudah-mudahan insya-Allah menjadi nilaian yang tinggi dan besar sudut pada pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar dari sudut pandang tasawuf dan bernilai tinggi atau besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa ahli tasawuf ni menganjurkan kita amalan-amalan khusus untuk tujuan membaiki hati kita, untuk membersihkan dia, supaya timbul niat-niat yang baik. Dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ikhlas. Terbaliklah. Jadi sesuatu amalan tu, sekalipun besar dan banyak pada pandangan manusia, tapi dari segi nilaian tidak dikira bernilai, tidak dikira besar, sekiranya ia datang daripada hati yang kotor, yang tak ada niat-niat yang baik di dalamnya. Sekalipun amalan itu besar pada pandangan manusia, tapi tidak dinilai, tidak ada nilainya, atau tidak mendapat nilai yang besar dari sudut tasawufnya, dan demikian juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ikhlas dan selalu dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu, yang menjadikan kalbu kita ini tidak bersih, kotor, dan tak ada niat-niat yang baik. Bahkan ada tujuan-tujuan yang buruk seperti riya, ujub, takabur, hasad dan macam-macam lagi tu. Apa yang menjadikan kalbu kita itu seperti itu? Punca besar dia kerana dia dipengaruhi oleh hawa nafsu yang buruk. Dia telah dicengkam oleh keinginan-keinginan nafsu yang buruk. Jadi keinginan-keinginan nafsu itulah yang perlu dibersihkan daripada kalbu kita, supaya tumbuh di dalamnya itu niat-niat yang baik. Tapi bila pengaruh nafsu ini tidak dibersihkan, tidak tak cuba nak kita bersihkan dari dalam kalbu kita ni, maka dia akan menjadikan kalbu kita ni kotor. Bila kalbu kita ni jadi kotor, maka banyaklah niat-niat buruk di dalamnya, tujuan-tujuan buruk di dalamnya. Bila niat-niat buruk banyak duduk hati kita, maka amalan yang kita lakukan itu sudah tidak ada nilai yang lagi. Amalan yang kita buat kerana riya, kerana takabur, kerana ujub dan macam-macam lagi, kerana hasad dan macam-macam lagi, amalan itu tidak ada nilai yang tidak dipandang dari sudut tasawuf, tidak dipandang, maka demikianlah di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilaiannya. Itulah perkara yang perlu kita fahami, dan itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta'. Jadi puncanya yang menjadikan kalbu kita ni tidak ada niat-niat yang baik, bahkan bersarang di dalamnya niat-niat yang buruk, kerana pengaruh hawa nafsu yang tinggi. Yang dimaksudkan dengan hawa nafsu di sini hubbud dunia, yakni kegilaan kita terhadap perkara-perkara keduniaan. Jadi inilah perkara utama yang dibahaskan di dalam tasawuf, yakni kegilaan kita terhadap perkara-perkara keduniaan, bukan perkara-perkara keduniaan itu. Jadi kalau kita tak perasan, kita tak nampak benda ni. Yang menjadi masalah besar kepada bertasawuf adalah kegilaan kita terhadap perkara-perkara keduniaan, bukan perkara-perkara keduniaan itu. Bukan harta bendanya, bukan pangkat kedudukannya, bukan jawatannya, bukan mah peraknya yang menghalang, tetapi kegilaan kita itu, kalbu kita, keinginan kuat kita itu terhadap perkara-perkara itulah yang akan merosakkan kalbu kita dan akan menghilangkan niat-niat baik dari dalam hati kita. Itu yang merosakkan. Jadi sebab itu manhaj tasawuf adalah bukan membuang harta benda tu,
bukan membuang mah dan perak tu, bukan membuang jawatan yang ada tu, bukan membuang kedudukan yang ada dan sebagainya, itu bukan itu, tetapi berusaha mengikis kalbu kita daripada dipengaruhi dengan keinginan-keinginan terhadap perkara itu. Kalau itu berjaya kita laksanakan, maka semua itu akan memberi manfaat kepada kita semua. Segala harta benda kita, segala pangkat kedudukan kita, segala kekayaan kita, segala kenikmatan yang kita dapat, duit mah perak yang kita miliki, semua itu akan memberi manfaat kepada kita sekiranya kita berhasil dan berjaya menyucikan kalbu daripada pengaruh-pengaruh hubud dunia itu. Sebab itu kalau kita tengok hadis Nabi, kita akan faham hakikat ini. Bila Nabi menyebut ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma wala. Perhatikan baik-baik ungkapan ini. Ad-dunya mal'unah. Dunia ni, bila sebut dunia kau, kehidupan sebelum akhirat lah, ataupun kehidupan duniawi kita ni lah, yang di dalam tu ada macam-macam. Ada, kalau tengok dari segi jenis, bermacam-macam lah. Mah peraknya, kekayaannya, pangkat kedudukannya, anak pinaknya, pengikutnya, pemilikannya, macam-macam. Semua benda tu termasuk ad-dunya. Dan Nabi menjelaskan ad-dunya mal'unah, dilaknat, maksudnya benda ni buruk. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang ada pada dunia itu. Semua benda tadi tu dilaknat. Tapi ada pengecualiannya. Illa, tengok, dunia kita fahamlah, semuanya tu dilaknat, yang ni buruk, kecelakaan, satu keburukan, satu kecelakaan, segala isinya itu. Illa zikrallah, kecuali ingat kepada Allah. Artinya apa? Kecuali sesuatu hal-hal ke dunia ini yang ada hubung kaitnya dengan Allah Ta'ala. Itu yang difahami oleh ulama-ulama ahli tasawuf, dengan arti dunia yang kita miliki ini, sekiranya atas nama dunianya memang tercela lah, tetapi sekiranya dia ada hubungan kait, ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terkecuali daripada kecelakaan itu. Dia terkecuali daripada keburukan dan kecelakaan itu. Dan sejauh mana semuanya itu ada kaitan dengan Allah. Mah perak yang kita miliki, ataupun kita duit lah hari ni, duit yang kita miliki, sekiranya duit yang kita miliki itu kerana kesombongan kita, kerana kebanggaan kita, keangkuhan kita, kita miliki benda tu, kita rasa sombong, bangga, dan kita guna cara yang salah, memang itu adalah mal'unah, kecelakaan lah. Tetapi sekiranya semua ini kita miliki atas dasar yang dikehendaki oleh Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan kita gunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki, kita dapat duit ini, kita ada keyakinan semua ini adalah kurnia Allah, rezeki Allah kepada kita, yang menghendaki kita bersyukur. Semua ini dikehendaki kita memanfaatkannya, menggunakannya pada apa-apa yang diizinkan olehnya. Semua benda ini hendaklah ditunaikan hak-haknya, hak-hak berzakatnya dan sebagainya. Maka semua itu dikatakan sebagai ada hubungan dengan Allah. Maka pada waktu itu mah perak semuanya itu akan bermanfaat untuk kita. Pada waktu itu dunia menjadi jambatan kepada kita. Demikian juga dengan pangkat dan kedudukan yang kita miliki. Kalau itulah yang menjadi kesombongan bagi kita, kebanggaan bagi kita, kita rasa bangga, sombong diri, kemudian kita pandang rendah kepada orang, pandang hina kepada orang, maka itu memang kecelakaan, itulah keburukan. Tetapi sekiranya dengan pangkat kedudukan itu dia ada kaitan dengan Allah, pertama sekali kita pandang bahawa semua ini anugerah Allah kepadaku yang perlu aku syukur. Semua ini kemudian kita gunakan kedudukan kita itu pada sesuatu yang membantu
pada perkara yang disuruh oleh Allah. Kita guna kedudukan dan pangkat kita untuk buat sesuatu. Contoh kita ada pengaruh dan sebagainya. Dengan pengaruh kita itu kita dorong untuk terbenanya masjid, terbenanya madrasah, ataupun hal-hal lain yang merupakan fisabilillah itu, maka semua itu dikira, semua itu adalah dikecualikan daripada dunia yang dilaknat tadi itu. Itu maksudnya. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ni seluruhnya itu adalah dicela, satu kecelaan, satu keburukan, satu kehinaan, dan segala apa yang ada dalamnya pun macam itulah, kecuali zikrullah, yang kecuali sesuatu yang ada landasan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia pada waktu itu menjadi jambatan kepada akhirat, mazra'atul akhirah, jadi ladang, tempat pertanian, tempat kita bercocok tanam, yang habuangnya itu, hasilnya itu yang akan kita ambil di akhirat nanti. Maka inilah yang diajar di dalam ilmu tasawuf. Tasawuf tidak mengajar kita membuang segala semua itu, membuang segala-galanya atas nama zuhud, yang kita faham dengan makna kemiskinan atau apa-apa kedana. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang diajar di dalam tasawuf. Cuma adanya orang yang berwatak zuhud dan memilih cara zuhud itu terserah kepada kecenderungan dan keinginan masing-masing. Tapi itu bukan ketentuan dalam pelajaran tasawuf bahawa orang yang nak bertasawuf ni kena hidup miskin, hidup apa-apa kedana. Bukan seperti itu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, dia kata, tumpukan perhatian kita ini kepada usaha supaya amalan kita itu diterima oleh Allah. Lain sikit nasihat mereka ni. Selalunya orang nasihat kepada kita, tumpukan perhatian kepada usaha melipat gandakan amal, memperbanyakkan amal soleh. Itu pun baik, bukan tak baik. Nasihat seperti itu nasihat yang baik. Tumpukan perhatian kepada memperbanyakkan amal, melipat gandakan amal, bagus, bukan tidak bagus. Tetapi Sayyidina Ali dan demikian juga ahli-ahli tasawuf yang lain, dia ada nasihat yang lain sikit. Apa yang lainnya itu? Dia kata, tumpukan sepenuh perhatianmu kepada usaha supaya amalmu itu diterima oleh Allah, walaupun sedikit. Ini beza sudut pandang syariat dengan sudut pandang tasawuf. Sudut pandang syariat, tumpukan usaha kepada memperbanyakkan, menggandakan. Tetapi sudut pandang tasawuf, tumpukan perhatian kepada supaya amalmu itu diterima oleh Allah. Tumpukan perhatian ke situ. Usaha supaya amal kita diterima oleh Allah. Apa bezanya? Kalau nasihat tadi, tumpukan perhatian kepada memperbanyakkan amal, kita akan buatlah, tak kira lah dorongan apa-apa, banyak je, asal banyak je. Tapi kalau nasihat itu, tumpukan perhatianmu kepada usaha supaya amalmu diterima oleh Allah, orang ini akan melakukan amalan-amalan yang menyumbang kepada bersihnya kalbu dia tu. Dia akan tumpu situ. Dia akan lakukan amalan-amalan yang banyak kesan dia ke arah menyucikan kalbu, sehingga timbul di dalam hatinya banyak niat-niat yang baik. Setelah itu barulah dia memperbanyakkan amalan. Itu manhaj tasawuf. Sebab tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Mana-mana perbuatan dan amalan yang diterima oleh Allah tidak dipandang kecil.
sekalipun amalan tu sendiri kecil pada pandangan manusia. Tidakkah kita dengar di dalam hadis seorang perempuan yang fajirah ni, perempuan yang jahat lah, orang yang menggadai maruah dia ni, dalam hadis yang sahih periwayatan dia tu, dia dikurniakan Allah masuk syurga antara sebabnya kerana dia menolong bagi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Anjing yang tengok dahaga kehausan ni, dia ambil sepatu dia bukan orang puan yang molek, bukan orang puan yang comel perangai, bukan comel muka, comel perangai. Dia bukan orang comel perangai dia tu. Dia orang terlibat dengan perbuatan yang buruk. Tapi dia ada sudut baik dia ni. Nak beritahu besarnya sudut ni, menyelesaikan masalah orang ni, menyelamatkan nyawa orang ni. Ini perkara yang penting, yang besar dipandang oleh syarak. Jadi dia ambil cebok air dengan sepatu dia. Anjing memang dadang mungkin telaga tu dalam, anjing ni tak boleh nak minum air, kehausan ni. Dia ambil dengan kasut dia tu, cebok air pergi minum ke anjing. Maka diberikan ampunan oleh Allah dan diberi ganjaran syurga. Sebab dulu timbul isu yang dikatakan sebagai kalam Syamsul Qadir, tetapi kita nampak huraiannya itu tak berapa cermat lah. Dikatakanlah ada kalam daripada Syamsul Qadir, dikatakan juga itu ada riwayat hadisnya. Itu mungkin banyak hal lain lah, kita jangan pergi sampai ke situlah. Hak senangnya kita anggap kalam manusia lah, iaitu dinyatakan kelebihan orang yang beri makan kepada orang ni, sehingga kelebihannya itu pada kita rasa macam dah apa nak boleh terima, mungkin lebih besar. Saya dah ingat dah kalam tu, bahawa memberi makan kepada orang ni ganjaran dia tu seolah melebihi daripada kita. Kalau saya dah ingat saya detail, mungkin saya boleh sebut secara umum ini, besar sangat ganjaran dia tu sehingga kita rasa macam kurang munasabah. Contoh saya beri macam lebih besar daripada buat haji lah, atau itulah macam-macam. Jadi bila ada orang dengar kalam ini, kalau dia tak fikir panjang, dia akan sangka buruk. Mana boleh beri makan ke orang ganjaran sebesar tu. Kita kalau kita tak teliti, amati baik-baik kalam solehin ini, mungkin kita banyak salah faham dan sangka buruk lah kita kepada orang tu. Kena teliti dulu sikit, kena tengok juga. Sebab apa saya kata gitu tu? Bahawa kalam seperti itu ada wajah yang boleh kita pertimbangkan. Mungkin kita ni bila dengar tu kita akan tolak dulu lagi, tak pernah sabar, tak betul ni, beri makan kat orang ganjaran lebih besar daripada itu, ini tak pernah sabar. Kena tengok dulu, kena amati, kena cermat. Masalah yang saya sebut ni sementara saya ingat lah, ini saya tak kebetulan beri teringat tu, saya rasa nak mengulas sikit lah. Sebab bila orang kita ni bila baca gitu, akhir sekali dia akan pandang buruk kepada orang yang menuturkan kalam tu, padahal kalam tu boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang sahih. Contohnya bila kita dengar ada orang sebut macam tu, mungkin kita akan cepat-cepat kata tak betul ni, takkanlah beri makan ke orang tu lebih besar sangat ganjarannya, lebih besar daripada contohnya semayang lah, lebih besar daripada pergi haji lah contohnya. Tak pernah sabar kata. Akhir kali kita akan kata sama ada kata-kata ni kata-kata palsu, ataupun kita bertanggapan negatif kepada orang yang menuturkannya. Allah tak sah ni tak betul dah ni. Mungkin akan jadi gitu. Maka sebab itu kita kena cermat, amat-amati sikit. Apa tafsiran yang boleh kita tafsirkan untuk memahami kalam seperti ini? Sekiranya betul itu kalam Syamsul Qadir dan sesuai dengan tokoh ni, sebagai seorang tokoh besar ni, macam mana kita tafsir? Begini kita tengok. Kita jangan fikir beri makan ke orang ni, ajak orang makan kedai kopi, orang makan orang ramai ajak makan. Memang tak nampak besar lah dari aspek tu. Kalau memberi makan dengan makna tu, ataupun budak-budak ramai ni beri coklat ke dia, beri makan ke dia, beri coklat, tak nampak besar benda tu. Ataupun kita tengok ada 2-3 orang makan tepi jalan ni, makan ni kita pergi jami dia, aku bayar belaka lah, kita beri makan ke dia lah tu.
Memang tak nampak besar amalan ni, tapi jangan lupa termasuk dalam beri makan ni, bagaimana kalau kita beri makan tu kepada orang yang sedang kelaparan. Dia lapar tu, kemungkinan dia boleh cedera dengan sebab kelaparan dia tu, bahkan boleh mati. Mana agaknya beri makan kepada orang yang macam tu kecil ke besar? Jadi kena tafsir, kena baik sangka di sini bahawa yang dikatakan berganjaran besar tadi tu berkemungkinan dengan mana beri makan ni bukan beri makan orang tengah kenyang dah ni, beri makan tengah orang kelaparan nak mati ni, ataupun orang tak ada makanan, siapa boleh jadi mudarat dia kerana tak makan ni, mungkin boleh pesang dia atau boleh mati. Beri makan hak tu kecil ke besar? Hak tu kalau dari sudut aulawiyat dia tu lebih utama hak ni. Contohnya macam mana Imam Ghazali sebut benda ni dalam minhaj dia. Dari segi saya ambil setapak, tak ambil bab yang dibahaskan lah, nak khabar kedudukan ni. Kita sekarang berada pada waktu nak sembahyang zuhur, waktu nak habis dah. Contohnya dalam masa yang sama berlaku dekat depan kita ni ada orang mati, ada orang lemah dan kemungkinan dia mati. Kalau kita pergi tolong dia tu, waktu zuhur kita ni habis. Kalau kita tak tolong, kita dan semayang lah zuhur pada waktunya. Tapi kalau kita semayang dulu, kita lock, mungkin dia mati. Hak mana lebih utama? Semayang dulu ke kena pergi selamat nyawa orang dulu? Selamat nyawa orang tu dulu lebih utama. Jadi nak kabarnya menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia daripada kemudaratan, daripada berbahaya, daripada kehilangan nyawa, itu benda yang besar dipandang oleh syarak. Benda yang besar dipandang oleh syarak. Jadi kalau kita beri makan kepada orang yang berada pada keadaan kemungkinan dia akan menerima kemudaratan disebabkan kerana terlalu lapar, mungkin dia akan jadi pensang ke, boleh mati ke dan sebagainya disebabkan kerana lapar, beri makan, maka sudah tentu amalan ni lebih besar daripada hak yang dikatakan tadi. Jadi sekiranya betul kalam Syekh Abdul Qadir tu berkata demikian, maka hendaklah kita tafsir seperti ini. Jangan kita tafsir orang hak tengah minum kedai kopi tu pergi jamin ke dia, beri makan ke dia, oh besar benda ni. Tu tak besar lah. Tapi dalam kes tertentu ni memang perbuatan tu besar kedudukannya. Jadi maka di situlah kita boleh tengok dalam kes perempuan yang diberi keampunan oleh Allah, padahal dia seorang yang fajirah, dia orang yang melakukan perbuatan buruk, tapi disebabkan kerana dia menolong itu binatang tu yang dahaga tu kehausan, dia ambil air, selipar dia, kasut dia tu, beri minum kepada anjing tu, dan dia dinilai ke satu perkara yang besar dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Baik, jadi balik kepada persoalan tadi ni, bahawa sesuatu amalan tu akan dikira besar sekiranya dia diterima oleh Allah. Dan perkara yang menjadikan amalan tu diterima oleh Allah apabila dia dilakukan oleh hati yang bersih, yang di dalamnya tu ada niat-niat yang baik, antaranya ikhlas. Maka sudah tentu amalan-amalan yang dilakukan oleh hati yang murni dan banyak amalan baik, niat-niat yang baik di dalamnya, termasuk dekat keikhlasan, maka amalan tu dikira besar nilaian dia, sekalipun amalan tu sendiri amalan kecil pada pandangan orang. Macam kita tadilah, beri minum air ke anjing je, bukan beri ke orang, anjing dikira besar. Sebab apa? Kerana mungkin benda tu benda tu datang daripada kalbunya yang bersih, yang jujur, tak ada tujuan-tujuan lain. Yang kedua, kerana dia menyelamatkan nyawa tadi tu. Firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa. Jadi ukuran penerimaan Allah terhadap amalan manusia ni bergantung kepada kalbunya itu. Kalau kalbunya bertakwa,
Ada taqwa Allah, yang antaranya ada keikhlasan di dalam tu. Inilah amalan yang akan diterima oleh Allah. Jadi perbuatan dari orang yang bertakwa, yakni ikhlas baginya dan tepat menurut ajarannya, yakni qalbunya itu bersih dan ikhlas, dan apa yang dibuat itu selaras dengan apa yang diperintahkan. Maksudnya berbetulan dengan hukum syara' lah, hukum syariat. Jadi sesuatu amalan tu diterima oleh Allah, kita kena tengok dari dua segi. Pertama sekali dari segi kalbu dia ni, berasaskan niat-niat yang baik atau tidak, ada keikhlasan atau tidak, satu. Yang kedua, amalan yang dia buat tu berbetulan tak dengan apa yang diperintahkan Allah. Orang yang semayang, kita nak tahu dia diterima, nak tahu bahawa dia ni termasuk amalan yang akan diterima oleh Allah atau tidak, pada zon kita ni, pertama sekali tengok niat orang yang mengamalkannya, ikhlas ke tidak. Yang kedua, semayang yang dibuat tu membetuli atau tidak seperti apa yang diajarkan, seperti yang disyariatkan, yakni yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila cukup dua ni, maka harapan tinggilah, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang alim yang mengerti ni arif, qalbu dia tu bermakrifat dan ikhlas, yakni tidak rakus kepada dunia, tidak ada tujuan-tujuan lain daripada tujuan-tujuan keduniaan, nak dapat harta ke, pakar ke, kedudukan ke, sanjungan ke, tak ada, semata-mata dibuat ikhlas kerana Allah. Lebih baik dari ibadat orang-orang ahli ibadat sepanjang masa. 2 rakaat berbanding dengan ibadat yang dibuat dengan jumlah yang sangat banyak. 2 rakaat ni siapa yang buat? Seorang yang arif hatinya, hatinya penuh makrifat, hatinya penuh dengan keikhlasan, yakni hatinya penuh makrifat dan hatinya itu tidak dipengaruhi oleh tujuan-tujuan keduniaan, dengan arti hatinya penuh dengan keikhlasannya. Maka 2 rakaat yang dibuat itu adalah lebih baik berbanding dengan puluhan atau ratusan rakaat yang dibuat oleh ahli ibadah sepanjang masa yang tidak ada ciri-ciri itu, tidak ada kearifannya, tidak ada keikhlasannya dan sebagainya. Sekalipun dibuat banyak, tapi 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang arif dan mukhlis ini lebih berharga nilaian dia. Itu siapa yang kata? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di kalangan sahabat Nabi ni ada 3 orang Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Abdullah belaka ni. Ni 3 orang Abdullah ni tokoh besar di kalangan sahabat. Maksudnya di sini ni salah seorang darinya, Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dikata tadi? 2 rakaat yang dibuat oleh orang yang kalbunya arif, penuh kearifan dan penuh keikhlasan, itu lebih bernilai daripada jumlah rakaat yang sangat banyak dibuat oleh ahli ibadah yang tidak ada ciri-ciri itu. Jadi itu seperti yang dikata oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau ahli tasawuf kata gitu, mungkin orang banyak soal. Ahli tasawuf kata siapa dia? Ni mungkin orang soal lagi. Tapi kalau kalam ini adalah kalam Abdullah bin Mas'ud, mungkin payah sikit lah orang nak kata. Sebab orang tahu siapa dia, Abdullah bin Mas'ud. Abu Sulaiman Ad-Darani, ini salah seorang tokoh tasawuf, bertanya kepada Ma'ruf Al-Qurhi. Baik, apa yang dia tanya? Mengapakah orang-orang yang kuat taat, yakni kenapa orang-orang yang kuat melakukan ketaatan ini,
sampai sedemikian rupa banyaknya. Jadi orang tanya, Abu Sulaiman ni pernah tanya Ma'ruf Al-Qurhi ni, sebab apa ada orang-orang tertentu ni sangat kuat ibadah dia tu. Dia boleh buat ibadah dengan kadar yang orang ramai mungkin tak berapa, tak mampu nak buat. Apa sebabnya? Kok mana dia mari yang ada kekuatan tu? Jawab Ma'ruf Al-Qurhi. Ini salah seorang tokoh tasawuf. Dua-dua ni tokoh tasawuf belaka. Dua-dua ni ulama belaka, ulama ahli tasawuf. Baik, jawabnya, kerana mereka telah membersihkan hati mereka daripada cinta kepada dunia. Itu punca kekuatan. Apabila manusia berjaya mengikis hubud dunia dari dalam hatinya, dia akan mendapat kekuatan untuk melakukan perkara yang orang lain tak mampu buat. Kuncinya situ, berjaya membersihkan kalbu daripada pengaruh cinta dunia. Andaikan masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Sekiranya pada mereka ni masih ada sedikit cinta dunia itu, amalan tu tidak diterima, amalan mereka ni tidak diterima. Ini menurut martabat mereka lah. Awak panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Dia ada sipir dia ni. Dalam kitab tasawuf ni kita kena faham kaedah ni. Kalau kita tak faham kaedah ni, kadang-kadang timbul salah faham yang banyak. Sebab apa saya nak beri contoh? Dan kita pernah jumpa orang yang bermasalah kerana tak faham kaedah ni, sehingga boleh membawa kepada salah faham, bahkan boleh membawa kepada salah tindakan. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apa maksudnya? Sesuatu itu dikira hasanah, molek, baik, pada golongan yang dinamakan abrar, yakni orang ramai macam kita lah, dikira hasanah, baik. Tapi perkara yang sama di sisi golongan muqarrabin, dia dikira sebagai buruk, tak molek. Contoh macam mana? Kita semayang 5 waktu cukup, tapi semayang 5 waktu kita tu ujung-ujung belaka, tapi lepas ujung-ujung belaka. Zuhur nak habis zuhur, asar nak habis asar, maghrib nak habis maghrib, maghrib nak habis maghrib, isya nak masuk subuh pula. Ujung-ujung belaka, tapi lepas belaka. Pada kita tidak salah, molek. Tapi pada golongan muqarrabin, benda tu tidak dipandang molek, buruk pada mereka ni, sayyi'ah. Kita semayang 5 waktu cukup lekat, tapi tidak melaksanakan qiyamul lail, ataupun tidak melakukan solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, pada kita molek je, tak ada masalah, tak berdosa apa, asalkan kita semayang 5 waktu cukup. Tapi pada golongan muqarrabin, benda tu dikira sebagai buruk pada mereka, sayyi'ah. Itu sipir dia. Jadi tujuan saya sebut sipir ni, bagi orang yang belajar tasawuf atau baca kitab-kitab tasawuf, kadang-kadang dia terima, ia akan baca atau dengar kalam-kalam yang kalau dia tak faham sipir ni, dia boleh bawa kepada tafsiran, tanggapan yang salah, bahkan mungkin tindakan yang salah. Guana tu antaranya, kalam ahli tasawuf dia kata, sekiranya aku lupa satu saat kepada Allah, maka aku hukum diriku, maka aku sudah murtad. Bila aku lupa kepada Allah satu saat, aku sudah murtad. Jadi kita nak faham guana gitu. Lupa sesaat je kepada Allah sudah kira murtad. Dah aku ni, kita ni guana murtad semua kita ni. Sekali-sekali tak murtadnya. Jadi pasang atas kita tak kena. Sebab apa? Kalam itu tu bukan untuk kalam orang ramai. Kata-kata dia tu, kata-kata itu untuk golongan ahli makrifat, golongan dia. Pada kita, benda tu tak ada masalah. Jadi kalau kita ni tak faham kata-kata tu, kita akan fikir Allah,
Lupa sesaat boleh buat murtad. Kita ni guana, lupa berapa saat dah tahu. Bukan lupa berapa saat, ingat berapa saat. Hak ingat tu berapa saat aje. Kita akan jadi salah faham. Itu kena faham kaedah ni. Jadi kata-kata seperti itu hendaklah dipahami bahawa itu kata-kata adalah menurut untuk golongan dia. Pada kita benda tu tak ada masalah pun. Itu maksudnya. Demikian juga kadang-kadang saya dulu pernah jumpa seseorang, dia mungkin dia mengaji tasawuf dan dipakai sipir ketat. Sipir ketat ni, sipir itu sepatutnya kalau kita ni tak ada masalah pun, tapi oleh kerana dia pakai pada diri dia jadi masalah. Masalah ke mana? Saya pernah jumpa seseorang tu, dia takut nak keluar rumah. Sebab apa? Dia kata lagi keluar rumah pijak tanah orang, tuan tidak izin. Lalu pula tu pijak rupuk atas tanah dia, mapuh rupuk tu, dia tak dapat izin juga. Kemudian lalu kadang-kadang lalu kereta kena daun pokok rumah orang jatuh luar tu, Allah tuan tidak izin. Padang akhir kali tak tubik rumah dia. Dia fikir memang kita kaedah syarak, sesuatu benda tu tak dapat izin tuan dia tak boleh. Tapi cara dia terap benda tu dengan cara skala lain. Akhir sekali tak tubik rumah dia, takut pijak tanah orang. Apa begitu? Dah bila tak tubik rumah tahu sajalah. Duk menengung rumah orang akhir sekali akan jadi separuh lah. Sudahnya. Tu dia. Ini benda-benda macam ni kita kena faham boleh. Kaedah tatbik, cara nak pasang ilmu tu biar ada bimbingan. Tak ada bimbingan kena faham kaedah ni. Perlu kepada bimbingan untuk faham benda-benda macam tadi tu. Kalau kita faham macam tu kau nak pakai dia, nak terak atas kita, memang jadi penyakit. Macam begitu juga kita fikir harta yang haram, harta yang syubhah, ini akan menyebabkan hati kita kotor dan berdosa. Bila kita fikir gini, zaman learning ni kita tak tahu campur gaul. Akhir sekali kita mengambil kesempatan lari daripada orang ramai, duduk dalam hutang, tujuan nak elok daripada harta-harta yang syubhah ni, harta-harta yang haram ni. Dan sebab apa? Hari ni dia nak lari dah. Hari ni dia nak lari dah. Sistem kita hari ni rolling kewangan tu memang dia nak lari dah. Kilang tu memang berjalan semua. Jadi duit mari dari kilang tu berterabur kita guna hari-hari dah. Jadi kita mungkin kalau fikir syubhah, kita nak pakai kaedah syubhah tu, akhir kali kena lagi dalam rok kita ni. Jadi kita pakai cara nak pasang. Jadi kalau orang nak buat macam tu, boleh je. Kalau dia sanggup. Kalau dia sanggup. Jadi sekarang, kita orang ramai ni, kita pakailah kaedah, apa yang tidak tahu itu dimaafkan. Orang kita meniagai batu tepi jalan, meniagai orang pisang atau kedai makan. Orang mari makan kepada kita tu, kita tak tanya dia. Dan jangan tanya mu kerja benda, mu ambil mana piti kat mana, jangan tanya. Tanya tu tutup dah. Tanya tu boleh tutup dah. Dan tak tanya salah, tak salah. Kalau kita tahu dengan pasti memang sumber tu semua haram, memang tak boleh lah. Tapi kalau kita tak tahu, sekalipun sumber orang yang mari beli kita tu sumber haram, dia berjudi, dia meropok, tapi kita tak tahu, pada kita dimaafkan. Maksudnya kita ni dianggap hasil yang kita dapat tu halal bagi kita, halal bagi kita, dan tidak perlu tanya. Tapi kalau kita nak pakai skala cermat, tanya seorang-seorang, lesah. Boleh menyakit lagi. Jadi demikianlah, benda-benda macam ini adalah kita perlukan kepada pedoman-pedoman yang sesuai lah. Jadi nak kabarnya, tidak akan diterima andaikan masih ada sedikit cinta dunia. Ini kata-kata siapa ni? Ini bukan hadis Nabi, ini kata-kata ahli tasawuf. Ma'ruf Al-Ghawri
Sehingga dia kata, andaikan masih ada sedikit cinta dunia, ada sikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan mereka itu. Amal mereka tidak akan diterima. Jadi berarti mereka ni sudah terbuang segala-galanya. Jadi kalam ini, kata-kata ini adalah untuk golongan tu, tapi tidak macam kita ni. Kalau ada sikit cinta dunia tidak diterima, berat kita hari ni. Berat kita hari ni. Jadi kata-kata seperti ini diungkapkan oleh tokoh ahli tasawuf ni untuk golongan yang sama macam mereka tu, kelas mereka tu. Bolehlah mereka sampai kepada perkara ni, tapi kita ni bukan kelas kita. Benda-benda macam ni perlu kita kena faham. Baik, seseorang soleh mengeluh kepada Abu Abdillah Al-Qurashi. Abu Abdillah Al-Qurashi ni salah seorang tokoh ahli tasawuf terkenal, dan saya pernah pergi ziarah makam dia ni semasa satu rombongan lawatan ke Mesir dulu, di pendalaman Mesir lah, dekat di kawasan pendalaman Mesir tu ada perkuburan dia, Abdullah Al-Qurashi ni, dan kubur dia ni sentiasa saja ada penziarah yang datang ziarah. Berarti tokoh ni tokoh yang dikenali, yang dihormati. Baik, bahawa ia telah berbuat berbagai amal kebaikan. Ada seseorang ni dia mengadulah kepada tokoh ni Abdullah Al-Qurashi ni. Apa benda yang dia mengadu? Ni tengok aduan dia ni. Bahawa ia telah berbuat berbagai amal kebaikan. Aku ni buat banyak kebaikan, banyak macam-macam jenis kebaikan aku buat, tetapi belum dapat merasakan kelazatan amal kebaikan itu di dalam hatinya. Tapi aku dah rasa kemanisan dia. Aku buat banyak amalan kebaikan tu, amalan ni, bukan saja banyak jenis, banyak kuantiti dia tu. Semayang sunat, puasa sunat, qiyamul lail, banyak jenis. Kemudian bukan sekali, banyak kali, tapi aku dah rasa kemanisan dia. Kat mana masalahnya? Tak. Jawab Abu Abdillah Al-Qurashi, kerana engkau masih memelihara puteri iblis. Dia kata, sebabmu masih lagi duk jaga puteri iblis. Bela puteri iblis. Mana pula ni? Bela kat mana pula ni? Mana sarang pula ni? Tapi tengok dia guna bahasa isyarat. Sebab mu dak rasa kemanisan ibadat ni, sebab mu masih lagi duk bela puteri iblis ni, anak tina iblis. Mu dak bela lagi. Apa benda? Iaitu kesenangan dunia. Masuk kesenangan hubbu, kegilaan kita terhadap kesenangan duniawi. Maksudnya antara sebab yang menghalang kita daripada merasai kemanisan ibadat, bila hati kita masih kuat dicengkam oleh hubbu dunia, kegilaan terhadap duniawi. Bila kita berhasil membuang kegilaan tu, bukan buang dunia tu, buang kegilaan tu dari dalam kalbu kita tu, insya-Allah kemanisan ibadah itu akan dirasai. Itu pedoman dia. Dan lazimnya ayah itu, ayah siapa dia? Ayah kepada puteri iblis tu. Siapa dia? Iblis tu sendirilah. Bila anak dia duduk dalam hati, ayah dia mari, apa pula dia? Lazimnya ayah itu selalu berziarah kepada puterinya. Jadi kesenangan terhadap duniawi ni ataupun hubbud dunia ni, cengkaman keinginan terhadap hal-hal keduniaan ni, itu diumpamakan seperti puteri iblis. Maka kata Al-Qurashi ni, bila puteri ada situ, ayah dia mari semualah duk tengok anak dia tu. Jadi maka sebab itulah kita tidak dapat merasai kemanisan ibadat. Jadi kesimpulan yang terakhir ni ada dua perkara ni. Pertama sekali, apa rahsia seseorang tu dapat berbuat ibadah dengan tekun,
Seperti apa? Kita tahulah Al-Imam Junaid sebagai contoh. Imam Junaid Baghdad, dia businessman, tapi cara bisnes dia lain sikit lah, dan kita tak boleh nak ikut je ni. Ikut dia tutup kedai kat kita. Dia buka kedai pagi-pagi, dia buka kedai molek-molek, dia masuk belakang, dia semayang. Kedai dia buka, dia tak tutup. Dia masuk, dia semayang 1000 rakaat tiap-tiap hari. Bertahun-tahun dia boleh buat gitu. Al-Ghazali sebut di dalam Minhajul Abidin kisah tentang Ibrahim bin Adham, seorang raja. Akhir kali tinggal kerajaan dia tu, tinggal pangkat kedudukan raja dia tu, akhir kali hidup dalam keadaan zuhud dan ahli ibadah. Dia penuh dalam sejarah hidup dia buat macam mana? Dia berazam nak pergi Mekah, tapi nak pergi tak bawa bekal, jalan kaki. Bila sampai 1 kilometer, semayang 1000 rakaat. Dan dia buat. Sampai dia sampai Mekah. Bila? Bertahun-tahun baru sampai Mekah. Tapi dia boleh buat. Pergi Mekah jalan kaki, sampai 1 kilo, semayang 1000 rakaat. Sampai ke satu tempat perhentian tu 1000 rakaat. Bila sampai satu tempat perhentian 1000 rakaat. Bertahun-tahun. Jadi orang pergi Mekah ni, orang tengok dia duduk tengah semayang, tempat orang berhenti tu duduk semayang 1000 rakaat. Habis tu baru jalan pula. Akhir kali orang jumpa juga dia di Mekah, sampai juga ke dia, tapi tak tahu berapa tahun. Bertahun-tahun lah. Nak kabarnya dia boleh buat gitu. Itu satu hal. Al-Imam Asy-Syafi'i baca Quran sekali sehari dia khatam. Bulan Ramadan 2 kali sehari dia khatam. Bukan sekali 2. Itulah lumrah dia. Macam mana dia boleh teruskan benda-benda macam ni? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semayang subuh dengan wuduk semayang isyak 40 tahun. Jadi apa yang berlaku, apa yang saya sebut contoh tadi tu, bukan disuruh tiru. Jangan tiru. Aku nak jadi tok wali, aku kena buat gini juga. Jangan buat macam tu. Buat gitu belum tentu jadi wali. Dan orang boleh buat gitu tu tak semestinya boleh jadi wali. Sebab apa? Itu kita nak cerita pengalaman orang dulu kala. Nak kabarnya apa rahsia yang memberi kekuatan dia boleh buat gitu tu? Tadilah kerana mereka berjaya menyuci bersihkan kalbu sehingga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia. Itu satu. Yang kedua, hujung sekali tu, dan inilah yang terakhir malam ni, iaitu kenapa mereka ni dapat merasai kenikmatan ibadah serupa juga kerana mereka berjaya menyuci bersihkan kalbu mereka daripada pengaruh-pengaruh keduniaan, lalu dengannya lah mereka dapat merasai kemanisan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu sajalah kuliah pada malam ini, dan insya-Allah mungkin ni akhir bulan Ramadan aku. Lepas ni kita Ramadan dah. Kebetulan di beberapa minggu sebelum Ramadan tu saya ada beberapa hal yang mungkin saya rasa ini kuliah terakhir kita lah sebelum Ramadan, dan kalau diizinkan dan kalau dipanjangkan umur, insya-Allah akan bersambung lepas daripada itulah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.